Pendidikan Kesenian Tahun 2. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid kelas 2 Budiman. Baiklah, apa khabar murid-murid semua? Cikgu berharapkan agar murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat, duduk di rumah dan dijauhi daripada pandemik COVID-19 ini. Baiklah, cikgu pasti mesti murid-murid tertanya-tanya siapa yang ada di hadapan murid-murid sekalian. Baiklah, nama cikgu Muhammad Nazhan Safwan bin Muhammad Saad, boleh panggil Cikgu Nazhan, dan cikgu akan mengajar kamu mata pelajaran Pendidikan Kesenian tahun 2 selama tempoh 3 bulan berada di sekolah ini. Cikgu berharapkan agar murid-murid semua dapat memberi kerjasama dan juga maklum balas yang terbaik untuk kita menjayakan sesi pembelajaran secara atas talian ataupun pembelajaran secara bersemuka ketika sekolah buka nanti. Baiklah murid-murid, cikgu pasti mesti kamu semua tertanya-tanya. Hari ini cikgu nak ajar tajuk apa ya? Ya, jangan tertanya-tanya. Untuk menjawab persoalan kamu, ayo kita lihat video ini. Ada rancangan apa hari ni? Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19. Nak buat apa kat rumah? Nak menyanyi ke? Nak melukis ke? Atau nak bermain? Umar, apa yang awak termenung lama-lama tu? Saya tengah fikir apa aktiviti yang menarik yang boleh saya lakukan sepanjang PKP ni. Saya bosan sangat duduk rumah lama-lama. Agak-agaknya apa aktiviti yang boleh menghiburkan saya? Saya bosan. Saya perlukan hiburan. Sabar, Umar. Awak bosan? Awak perlukan hiburan? Ya. Mari saya tunjukkan. Jom. Jom. Cikgu pasti mesti kamu semua sudah menonton video sebentar tadi. Sama kan muka pelakon tersebut dengan muka cikgu? Baiklah murid-murid, berdasarkan kepada video ataupun simulasi lakonan sebentar tadi, cikgu pasti kamu semua mengalami situasi yang sama, betul tak? Mesti kita semua berasa kadang-kadang bosannya duduk rumah. Apa aktiviti yang boleh kita lakukan? Cikgu nak tanyalah, sepanjang kamu duduk dekat rumah ni, apa aktiviti yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa bosan? Kalau boleh-boleh tu, tolonglah ibu bapa kemas rumah, belajar, membuat aktiviti riadah di rumah masing-masing dan sebagainya. Yang paling penting, duduk di rumah dan menjaga SOP. Baiklah, murid-murid sekalian. Jadi, hari ini kita akan belajar satu tajuk, iaitu bunyi di sekelilingku. Baiklah, murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 12 dan 13 bagi mendalami tajuk tersebut. Baiklah, jadi murid-murid, kalau kita berbincang mengenai bunyi di sekelilingku, cikgu pasti kalau kita duduk di rumah, kita akan mendengar banyak bunyi. Contohnya, bunyi orang ketuk pintu, bunyi ibu sedang memasak, bunyi mesin basuh, bunyi kicauan burung, bunyi kucing, bunyi televisyen dan juga sebagainya.
Dan hari ini cikgu nak kamu membuat satu alat hiburan. Kalau kamu rasa bosan daripada mendengar lagu dan sebagainya, kamu sendiri boleh untuk mencipta satu alat muzik yang kita panggil sebagai alat muzik improvisasi. Oleh itu, murid-murid semua boleh merujuk kepada buku teks Pendidikan Kesenian tahun 2 dengan merujuk halaman 12 dan 13. Murid-murid, tahukah kamu bahawa dengan kita mencipta alat muzik improvisasi, kita boleh untuk menggantikan alat muzik sedia ada seperti gitar, drum ataupun maracas. Jadi hari ini kita boleh guna saja barang-barang yang ada di sekeliling kita ataupun di rumah semata-mata. Jadi kita boleh untuk berjimat cermat. Kalau boleh, ajak sekali ibu bapa untuk menonton video cikgu ni. Jadi bolehlah bermain alat muzik bersama-sama dengan ibu bapa di rumah. Baiklah murid-murid, pasti kamu semua tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan alat muzik ataupun bahan improvisasi. Baik, apabila kita berbincang tentang improvisasi, ianya bermaksud iaitu bahan yang boleh kita ubah suai. Contohnya, katakan kita hari ini ada tin susu dan tin susu itu dah habis. Jadi, kita nak buang. Daripada kita membazir, kita boleh gunakannya sebagai satu bahan terpakai untuk kita mengelak pembaziran dan juga hari ini untuk kita menjaga alam sekitar. Jadi, bagaimana dengan tin tersebut kita boleh jadikan sebagai satu alat muzik. Contohnya, kita gunakan tin susu itu untuk membuat drum dan sebagainya. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan bahan improvisasi, iaitu boleh diubah suai untuk menjadi lebih baik. Baiklah murid-murid, jadi apakah alat muzik improvisasi yang boleh untuk kita hasilkan di rumah? Banyak sebenarnya. Baik, antara contohnya kita boleh menghasilkan gitar, drum, maracas, gendang dan sebagainya. Pun begitu, hari ini cikgu akan tunjukkan 2 contoh alat muzik improvisasi yang boleh untuk kita hasilkan di rumah dengan menggunakan peralatan yang sangat mudah dan boleh untuk didapati. Maracas. Okey, baik. Sekarang cikgu akan tunjukkan proses untuk kita membuat alat muzik improvisasi iaitu maracas. Baiklah. Murid-murid, cikgu nak kamu faham dulu. Okey, kamu tahu tak maracas tu apa? Okey, tak tahu? Jom kita tengok video ini. Lah, ini adalah contoh bunyi maracas ataupun alat muzik maracas. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa maracas ini adalah satu alat muzik yang digunakan yang menghasilkan bunyi goncangan. Contohnya, bila kamu goncang maracas tersebut, ia akan mengeluarkan satu bunyi. Betul ataupun tidak? Betul. Okey, baiklah. Sekarang bagaimana untuk kita membuat maracas tersebut? Okey, proses untuk menghasilkannya sangat mudah. Okey, pertama, ini adalah botol air. Okay, kalau kamu tak ada botol air, kamu boleh guna banyak lagi bekas di rumah. Contohnya kita ada bekas makanan. Lepas tu kita boleh menggunakan seperti contohnya seperti dadih punya bekas makanan. Kemudian kita ada apa? Botol air pun kamu boleh guna. Pelbagai jenis perkara yang kamu boleh gunakan. Asalkan ianya boleh untuk dibuka dan ia boleh ditutup serta ada ruang. Ruang untuk kita letakkan kacang ataupun sagu ataupun beras dan sebagainya. Lihat macam botol ni dia berbentuk apa? Bentuk 3D kan, 3 dimensi, ada ruang di dalam dia. Ni berbentuk silinder, bahan yang cikgu pilih ni.
Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Okey, contoh macam cikgu pilih untuk menggunakan beras. Tengok. Beras. Okey, kan beras. Okey, ada orang mungkin kat rumah dia tak ada beras. Dekat rumah dia ada apa? Ada sagu. Boleh gunakan sagu. Kalau tak ada sagu, ada benda basic. Garam boleh guna. Gula boleh guna. Kalau tak ada juga, pasir pun boleh guna. Jangan risau. Semua alatan ada di rumah. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat? Okey, macam cikgu buka penutup. Kemudian kita masukkan biji rin tersebut ke dalam bekas. So, kamu tengok. Okay, dia tak boleh letak banyak sangat. Okay. Sebab, bila kamu letak banyak sangat, okay, bunyi tu dia tak jadi kuat. Kamu bayangkan, kita letak banyak. Bila dia letak banyak, ruang tu akan jadi semakin mengecil. So, bunyi dia tu akan jadi kecil, perlahan dan sukar untuk didengari. Okay, bila ruang besar, bahan dia tu agak-agak dalam sedikit. Okay. Dalam jumlah ini. Jadi, bunyi dia akan jadi apa? Semakin kuat. Jadi dia dapat berfungsi seperti marakan. Okey. Ini kalau cikgu guna botol tersebut. Boleh je kalau kamu rumah guna bekas dadih, kan? Tengok kalau cikgu guna bekas dadih. Kita tuang. Macam cikgu buat di atas meja makanan. Kalau bekas meja tempat meja makan. Dan orang kata, jadi kalau ada kotoran ke apa, kamu bolehlah untuk kemaskan, betul tak? Okay, kalau ada pelapik kain kat atas meja tu, kamu boleh letak pelapik kain. Takut-takut kalau tertumpah, jadi senang dah untuk kamu kutip. Tak perlu untuk orang kata bertaburan di atas lantai dan sebagainya. Ini contoh. Okay. Masih lagi dengar bunyi kan? Itu juga kalau kita gunakan botol air seperti ini. Prosesnya sama saja. Okay. Macam cikgu pilih untuk guna botol ni. Okay, macam cikgu guna bekas ni sebab dia dah berbentuk hujung seperti ini. Jadi senang untuk masuk. Kalau kamu katakan kamu tak nak bagi tumpah, kamu boleh saja gunakan bekas kertas A4, betul tak? Kertas A4. Kalau cikgu guna bekas tu, kamu boleh guna bekas A4. Kamu letak dalam macam ni dan kamu tuangkan. So, risiko untuk dia tumpah orang kata agak kurang lah, kan? Okay, so macam ni. Okay. Yang ni orang kata dah siap. Dah siap lah. Tapi apa kekurangan dia? Kekurangan dia adalah dia kurang barang-barang. Orang kata, kamu tengok ni, dia tak cantik betul tak? Dia tak ada kemasan, dia tak ada hiasan. Jadi apa yang cikgu buat adalah cikgu pilih untuk gunakan kertas A4 berwarna. Okay, macam cikgu punya, dia memang saiz dia muat-muat dengan botol, kan? Okay, tapi cikgu rasa macam tak cantik lah. Sebab cikgu nak bagi nampak yang hitam ni. Macam tu pula. Tak cantik kan? So, okay, macam ni cikgu tengok. Okay, ukuran. Okay, cikgu nak gunting kertas ni. Okay. Okay, sekarang ni cikgu ambil gunting. Okay, ni gunting. Okay, kamu boleh tengok cikgu dah buat garisan siap-siap. So, bila cikgu gunting nanti, dia akan jadi
kemas dan terurus. Ini cara gunting. Kita boleh gunting ikut garis tersebut. Okay, untuk kamu dapat hasil gunting yang baik, kalau boleh kamu guna yang ujung ni. Yang ujung ni. Kalau kamu guna gunting kat depan ni, dia akan jadi kecil. Macam tu. Bila jadi macam tu lah, nanti kata bergerigi lah apalah. Tengok contoh kalau cikgu kecil-kecil tu kan. Macam risiko untuk dia jadi macam ni. Tapi bila kita buat garisan, so cikgu dah dapat. Okey, ini kita tengok hasil lekatan dia baik, sempurna kan. Okey, tak bergerigi semua. Kemudian kita lekatkan. Okey, kita akan lekatkan. Okey, ada gam di situ. Okey, sekarang ni kita akan guna gam lah. Kalau kata tak ada gam, nak guna seletik pun tak apa, jangan risau. Okay, kita ingat. Okey, hidup ni mudah saja, betul tak? Kita gunakan apa je yang ada dekat rumah yang boleh dapat. Kalau kata gam tak ada, kamu nak guna stiker, guna stiker. Kalau nak guna ribbon, boleh guna ribbon. Kalau yang mahal sikit nak guna pembalut ke, boleh guna pembalut. Macam-macam boleh guna. Tak? Jadi cikgu dah balut seperti ni. Cikgu rasa kosong lah. Cikgu nak guna marker. Cikgu nak buat hiasan, tulis nama lah, baru orang tahu yang ni cikgu punya. Jadi cikgu, okey, cikgu ada marker kan. Okey, jadi cikgu nak tulis nama cikgu. Okay, nama cikgu Nazhain. Rasa cikgu nak guna biru lah. So cikgu nak buat hiasan sikit. Hiasan ni cikgu nak guna warna dah siap. Jadi macam ni. Kita cikgu nak buat macam ni. Jadi dah siap. Okey, kalau kita lihat, tak, dia boleh untuk dimainkan. Betul tak? Banyak lagu yang boleh kita guna. Betul tak? Bila kita goncang, dia jadi. Contoh, cikgu tunjuk kat kamu bunyi yang boleh dihasilkan. Lagi kita boleh guna banyak benda, betul tak? Kalau kamu nak menyanyi sambil main alat muzik ni pun boleh. Itu untuk yang pertama, betul tak? Contoh lagu, cikgu nak nyanyi lagu Rasa Sayang Hey menggunakan alat begini. Kita dengar ya. Rasa sayang hey, rasa sayang sayang hey, hey lihat nona jauh, rasa sayang sayang hey. Nampak? Jadi tak perlu nak pasang minus one lah, nak
tengok YouTube lah, habis data semua lambat. Jadi kita guna saja markas yang ada dekat sini. Drum. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok alat muzik yang kedua, iaitu drum. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan, okey, kamu boleh guna, okey, macam cikgu baru habis buat spaghetti. Ada letak cendawan, jadi dapatlah tin ni. Kalau kamu dekat rumah, mak kamu masak spaghetti ke, sardin ke, kata mak, tin jangan buang. Tin tu boleh guna untuk buat alat muzik. Lepas tu ada apa? Ni tin biskut. Kalau kata tin biskut dia tak ada, boleh guna tin susu. Baru lepas buat teh tarik tu, baru buat bandung tu, boleh untuk guna. Jadi hari ni cikgu pilih untuk buat apa? Cikgu nak guna tin ni, yang kecil ni. Okey, tin mushroom. Okey, jadi kita tengok macam mana cara untuk membuat drum menggunakan tin mushroom. Okey, apa itu drum? Okey, kalau kamu tengok, okey, drum ni dia menghasilkan bunyi daripada bunyi ketukan. Bila kita ketuk dengan satu benda, mungkin gunakan tangan, mungkin ada menggunakan stick tersebut. Jadi akhirnya mengeluarkan satu bunyi ketukan. Dan boleh kita lihat banyak lagu menggunakan bunyi drum. Kalau kamu tengok dekat sekolah kan, kumpulan-kumpulan nasyid sekolah misalnya akan menggunakan drum, gendang dan sebagainya. Jadi kamu boleh untuk hasilkan benda tersebut. Contohnya kita lihat seperti video ini. Untuk membuat bunyi ni, okey, kamu perlu pastikan okey, dia ada ruang di dalam. Bila kita guna tin, bila kita ketuk, dia ada bunyi, betul tak? So, makanan-makanan apa yang ada dekat dalam ni mestilah kosong. Dan kalau boleh, kalau ada ruang macam ni pun bagus. Kalau kita tengok macam gendang, macam drum semua tu kat bawah dia ada ruang kan, supaya bila kita ketuk, udara ni akan mengeluarkan satu bunyi ketukan. Okey, tengok. Macam tu. Jadi, takkanlah kita nak biarkan tepi-tepi ni jadi macam ni kan. So, apa yang cikgu buat? Cikgu biarkan, buang dulu apa yang ada kat tepi ni. Okey. So, dia jadi kosong macam ni. Betul tak? Jadi, sekarang ni kita buat ukuran dengan tin. Okey, kita dah dapat ukuran. Okey. Okey. Baik. Kemudian cikgu akan gunting. Macam cikgu cakap tadi, gunting, buat garisan, panjangkan. Okey, jangan sikit-sikit ujung tu, nanti pastikan dia tak bergerigi. Sebab nanti tak cantik lah. Okey. Sama je kan. Kemudian kita akan gamkan. Okey, cara untuk kamu gam, kamu kena pastikan kita buat dekat hujung belah tepi ni, supaya dia tak terkeluar. Kata bila dia tak keluar, tak adalah macam dia orang kata tepi dia tu tak lekat lah apa, and kamu tekan-tekan sikit. Okey.
Tekan jangan kuat sangat, biasa je. Betul tak? So dia akan jadi macam ni. Betul tak? Jadi cikgu tetap cikgu nak tulis nama. Okay, nama cikgu. Okay. Okay, lepas tu cikgu nak buat sikit. Katakan corak. Cikgu nak buat. Kamu bebas, mungkin kamu nak guna nak lukis bunga, macam cikgu nak buat corak tak terancang. Corak. Okay, ni cikgu punya. Tengok, dia jadi macam ni. Kan? Tengok. Jadi macam ni. Katakan cikgu nak buat corak macam ni. Okay, bila cikgu buat corak yang simple, dia ikut kamu. Okay, dah siap. Lepas tu, kamu boleh gunakan ketukan. Okay, untuk cikgu bunyi yang kuat, cikgu gunakan sudu. Okay. Jadi, kalau boleh jangan ketuk waktu malam-malam. Nanti jiran sebelah ingat. Okey, betul tak? Okey, contoh kita dengar satu lagu. Okey. Kan? Cikgu nak main lagu. Okey, tanya sama pokok. Okay. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama angin, apa sebab goyang? Nanti jawab angin. Tanyalah awan, awan nanti kata, aku kandung air sampai tempat sejuk, aku pun cair. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Itu contoh. Tengok bunyi yang dihasilkan kuat sebab apa? Ada ruangan udara di bawah. Yang dihasilkan maknanya bunyi ketukan sudu tersebut. Okey, jadi kita tengok berguna tak kita belajar seni ni? Berguna. Sebab apa? Kita boleh hasilkan produk, betul tak? Kita dapat hasilkan, kita lihat tadi, kita dapat hasilkan apa? Markas, kita dapat hasilkan drum. Drum lagi. Apabila kita dapat membina satu produk inovasi, betul tak? Kita dapat. Ni satu bentuk inovasi. Kita kitar semula, bahan-bahannya ada kat rumah saja. Terus boleh buat alat muzik lagi, boleh bernyanyi lagi. Kalau boleh nyanyi dengan ibu bapa kamu pun lagi bagus. Kan? Karaoke di rumah. Betul tak? Semuanya menggunakan peralatan yang mudah dan boleh untuk didapati. Oleh itu murid-murid, cikgu sudah tunjukkan dua proses untuk membuat alat muzik improvisasi. Yang pertama iaitu marakas dan yang kedua iaitu drum. Jadi, murid-murid sudah tentu faham dan mendalami proses untuk membuat alat muzik improvisasi tersebut. Oleh itu murid-murid, cikgu ada satu tugasan untuk kamu sempurnakan dan hantar kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Baiklah, tugasan yang pertama, kamu
perlu untuk memilih salah satu daripada alat muzik improvisasi yang cikgu tunjukkan dalam video sebelum ini. Sama ada kamu boleh pilih untuk menghasilkan pertama iaitu marakas ataupun kamu boleh pilih untuk menghasilkan drum. Ia bergantung kepada bahan dan juga alat yang terdapat di rumah kamu. Dan mengikut kreativiti masing-masing. Contohnya hari ini kalau kamu tidak mempunyai kertas warna dan sebagainya untuk membuat kemasan, tidak mengapa. Janji kamu boleh menghasilkan bentuk ataupun produk tersebut. Baiklah, itu yang pertama. Kemudian setelah kamu selesai menghasilkan satu produk ataupun alat muzik tersebut, apa yang kamu perlukan adalah kamu perlu untuk merakam bunyi daripada alat muzik yang kamu hasilkan dan hantar kepada cikgu dalam tempoh 20 saat hingga 30 saat. Jadi kamu nak hantar melalui apa? Melalui aplikasi WhatsApp. Jadi jelas di situ ada dua perkara yang perlu untuk kamu hantar dalam tugasan satu. Yang pertama iaitu gambar setelah produk kamu siap dihasilkan, dan yang kedua iaitu kamu perlu untuk merakam bunyi daripada alat muzik yang kamu hasilkan dalam tempoh 20 hingga 30 saat. Baiklah, untuk tugasan 2, cikgu mahu kamu menyenaraikan sekurang-kurangnya satu kekuatan, satu kelemahan dan apakah cara penambahbaikan untuk mengatasi kelemahan alat muzik improvisasi yang kamu hasilkan di rumah. Okey. Jadi, kamu boleh merujuk kepada lembaran kerja yang cikgu hantar melalui aplikasi WhatsApp. Pada lembaran tersebut, cikgu telah membuat dalam bentuk peta buih berganda. Jadi, murid perlu masukkan sahaja apakah kekuatan, apakah kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Kamu boleh salin di dalam buku latihan ataupun kertas A4, kemudian tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Baiklah murid-murid, berdasarkan kepada produk yang akan kamu hasilkan, pasti kamu tertanya-tanya apakah kriteria produk yang terbaik. Baik, cikgu melihat daripada beberapa aspek. Contohnya dari segi penggunaan alat dan bahan. Bila untuk menghasilkan alat muzik improvisasi yang baik, kamu perlu mempunyai alat dan bahan yang cukup seperti yang cikgu katakan sebentar tadi. Terutamanya, kita lihat jika kamu hendak membuat tampalan atau lekatan terhadap ketika melakukan kemasan atau sebagai hiasan, jadi kamu perlu untuk pastikan lekatan tersebut melekat dengan sempurna, tidak terkeluar atau gam tersebut tidak melimpah dan sebagainya, kerana ia akan memberi kesan ataupun terjejas kepada kamu punya produk untuk tidak kelihatan cantik dan juga kemas. Itu untuk alat dan juga bahan. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi kreativiti. Okey, di mana hari ini cikgu mungkin tunjukkan cara untuk membuat produk. Katakan kita membuat marakas hanya menggunakan botol ataupun beras semata-mata. Jadi ia bergantung kepada kreativiti kamu. Mungkin hari ini kamu kata kamu tak nak guna botol air. Katakan kamu nak guna bekas makanan, ataupun kamu hendak menggunakan botol minuman yang lebih besar, botol minyak, ataupun bekas sabun mandi. Jadi itu bergantung kepada kreativiti kamu, kerana untuk menghasilkan bunyi tersebut ia bergantung kepada kreativiti kita sebagai murid.
Oleh itu murid-murid, hari ini kita dapat membuat kesimpulan bahawasanya dengan kita membuat alat muzik improvisasi ini, kita dapat untuk menjadikan ia sebagai satu bentuk hiburan kepada kita, terutama dalam situasi pandemik COVID-19. Kita tak ada aktiviti di rumah, dan ia juga boleh dilakukan bersama ibu dan ayah. Ajak ibu dan ayah sekali, boleh untuk karaoke lagi bersama-sama di rumah. Betul tak? Kamu semua kan suara sedap-sedap. Jadi bolehlah kamu menyanyi bersama keluarga. Jangan lupa untuk hantar dekat cikgu kalau kamu menyanyi. Boleh cikgu dengar sekali, ataupun cikgu ikut kamu menyanyi sekali. Baiklah, itu yang pertama. Jadi apa lagi yang kita boleh tengok? Murid-murid boleh bagi pendapat dekat ruangan komen di bawah. Baiklah murid-murid, cikgu mengucapkan tahniah dan syabas atas usaha kamu yang dapat untuk mengikuti proses pengajaran cikgu dengan baik, dan cikgu tengok cikgu tak sabar untuk melihat hasil-hasil daripada murid-murid semua. Cikgu pasti mesti hasil kamu adalah hasil yang terbaik dan boleh untuk diguna pakai di rumah. Baiklah, untuk sebagai pengakhiran dan juga hadiah kepada kamu boleh tonton video cikgu bermain alat muzik tersebut di rumah menggunakan alat muzik yang cikgu hasilkan, iaitu marakas dan juga drum. Ayo sama-sama kita dengarkan sebagai hiburan. Okey, assalamualaikum semua. Sekarang cikgu akan buat satu persembahan kunjiran muzik. Okey, dengar rakan cikgu, iaitu Cikgu Habib Sobihi. Hai. Okey, Cikgu Habib merupakan salah satu vokalis daripada kumpulan kunjiran Puspa Magosa, dan hari ini kami akan nyanyikan lagu Kami Suka Sayur menggunakan Kita gunakan drum dan marakas. mari kita nyanyi. Mari kawan dengan nasihat guru, makan sayur agar sihat selalu. Tomato, terung, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sehat. Mari kawan dengan nasihat guru, makan sayur agar sihat selalu. Tomato, terung, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sehat. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.